Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikamal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment dan share kat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so korang tengok aku pakai apa? Ni dah lama dah sebenarnya aku nak beli, tapi aku tak jumpa nama dia dekat Shopee. Banyak kali dah aku nak beli tau, tapi aku lupa. Banyak kali aku nak beli tapi aku lupa. Sebab aku tak tahu nak tulis apa dekat Shopee. Sebab aku nak beli benda ni, aku dah beli banyak. Aku dah beli warna hitam, aku dah beli warna pink, putih, kelabu, biru pun aku dah beli. So insyaAllah nanti dekat konten-konten akan datang korang nampak lah kemana Dora Dodol. Korang nampak lah aku pakai benda ni. So macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Sebab apa, ramai gila nak segmen Noror. So hari tu aku dah janji aku nak cerita satu cerita seram pasal filter macam tu. Tapi aku tak beritahu aplikasi apa kan, macam tu. Aku main sebut jari tu kan. So cerita dah macam ni. Hari ni kita akan buat chapter cerita seram. Aku campur-campurkan cerita seram tu supaya korang boleh dengar. Macam biasalah, cerita seram chapter nak dia jadikan cerita macam tu. So tanpa basa-basi, jom kita pergi kepada cerita seram kita pertama. Filter Snapchat. Okay guys, kan hari tu kan korang dah tengok cerita seram yang aku share tu. Aku punya subscribers yang DM aku pasal filter. Okay, the filter yang dia main tu dekat TikTok, bukan dia main, anak dia main. So video tu dia yang disimpan dalam handphone dia. So ini sekarang aku akan ceritakan pengalaman aku pula seram filter Snapchat. Orang mungkin yang korang dah tengok video ni, mungkin ada yang dah tahu Snapchat tu apa. Ada yang mungkin tak tahu, yang tak pernah guna Snapchat. Snapchat tu apa? Snapchat ni dia macam Instagram juga, dia macam Telegram juga, dia macam aplikasi yang lain lah. Tapi yang bestnya, korang snap, tangkap, lepas tu chat. Tangkap gambar, lepas tu chat. Macam tu. Snapchat ni dia mudah. Dulu aku main Snapchat. Aku selalu main Snapchat. Kalau korang main Snapchat, korang akan jumpa tanda streaks. Streaks tu lambang dia lambang api. Macam tu. Tu maksudnya korang dah post gambar dan orang yang korang chat. Contoh, aku kat sini. Okay, ni aku, ni adik aku. Okay, aku snap gambar, aku hantar dekat adik aku. Adik aku snap gambar, adik aku hantar dekat aku. Setiap hari kita orang hantar gambar, tapi kita orang tak putus-putus hantar gambar. Macam tu. Sampailah ada keluar tanda streaks. Maksudnya kita orang ni setiap hari hantar gambar, setiap hari chat sama-sama. Macam tu. Dan biasanya kalau siapa yang main Snapchat ni, dia orang tak nak hilang tanda streaks tu. Macam tu. Kalau hilang memang mengamuk. Macam tu, memang boleh buat makan tai. So, macam aku cakap tadi, aku ni selalu main Snapchat. Snapchat ni dia aplikasi tu warna kuning tau. Macam tu, dia lebih kurang macam SimSimi. Tapi dia bukan SimSimi. Macam tu. Dia sama sangat macam SimSimi. SimSimi kan kalau kita chat dia balas. Kalau Snapchat ni, dia macam kita main Instagram jugalah. Macam tu, kita ada kawan kat situ, kita kena add dia melalui Snapchat ID ke, lebih kurang macam tu lah. Aku stop main Snapchat waktu mula-mula aku masuk aku punya universiti dulu. Macam tu. Mula-mula aku masuk universiti aku tu, aku stop main Snapchat. Tapi bukan selepas aku masuk tu aku stop, tak. Ada sebab kenapa aku stop main Snapchat. Macam tu. So, Snapchat ni yang paling best dia filter dia. Filter dia memang lawa-lawa. Ni aku cakap dengan kau kalau siapa yang memang suka filter yang pelik-pelik, yang comel-comel, yang lawa-lawa tu, memang best kalau main Snapchat nak dijadikan cerita macam tu. Ni aku yang kena. Ramai je orang yang main Snapchat, tapi aku yang malang lah. Aku yang terkena benda ni. Waktu tu aku dekat tengah-tengah tahun waktu dekat universiti tu, aku dengan kawan aku selalu post Snapchat tau. Macam tu. Macam kita orang tak nak hilang lambang streaks tu. Kalau kita orang hilang, maksudnya kita kena buat balik. Kena buat balik. Lama nak dapatkan lambang streaks tu. Lama nak dapatkan lambang api tu. Ada satu hari tu, aku terlupa nak hantar satu gambar dekat dia. Dia dah hantar gambar dekat aku, tak silapnya. Aku lupa nak hantar gambar dekat dia. Macam tu. Waktu tu pukul 3 pagi. Waktu tu aku tengah buat assignment. Ada banyak assignment ni. Memang banyak assignment. Dulu waktu aku dekat universiti dulu, aku memang tidur lambat. Kadang-kadang pukul 4, pukul 5 baru tidur. Tu ya, jerawat. Macam korang tengok dekat TikTok aku tu, jerawat aku naik bodol-dodol lah. Macam dekat atas-atas katak tu kan. Atas apa ni, kulit-kulit katak tu yang bulat-bulat tu. Macam tu lah. Banyak banget jerawat. Aku pula tak jaga makan. Aku tak jaga tidur. Apa benda semua kan. Kita nak buat assignment. Assignment banyak. Tu waktu tengah buat assignment tu, aku terbelek lah handphone. Aku ambil lah handphone kan. Aku cakap, lupa nak hantar gambar Snapchat, nanti streak hilang kan. Aku buka. Kawan aku tu perempuan. Aku gunalah satu filter ni. Filter ni memang aku paling suka dekat Snapchat. Kalau kau nganga, mata korang akan jadi bulat macam kartun. Lepas tu ada pelangi keluar daripada mulut. Macam ni. Macam korang boleh tengok. Filter ni
aku selalu main filter ni. Kalau aku tak tahu kenapa, filter nampak best, kau tak nampak macam unik. Sebab tu aku suka main Snapchat dulu. Aku guna filter tu. Mula-mula aku tangkap, aku buat video, "Hi, good night, aku tengah buat assignment." Aku cakap macam tu tau. "Hi, good night, aku tengah buat assignment." Dah tekan record ni, rupa-rupanya aku tak tekan record. Dekat situ aku tak rasa pelik lagi lah macam tu waktu aku guna filter tu. Aku try guna filter lain. "Hi, good night." Macam tu. Aku tengah buat assignment, aku cakap macam tu. Guna filter lain boleh. Aku hantar. Dia tak tengok lagi sebab waktu tu pukul 3 pagi, mungkin waktu tu dia dah tidur, dia ngantuk apa semua kan. Lepas tu aku pun sambung buat assignment. Sambung sampai 3.45. Waktu tu aku tengah dengar lagu Blackpink. Aku buka balik Snapchat, aku guna filter yang aku nak guna tu. Sebab aku ingatkan sebab waktu tu aku guna iPhone 6s Plus. Waktu tu handphone tu dah hang semacam dah. Handphone tu dah macam dah nak mampus. Sebab waktu tu aku sibuk-sibuk buat paid review, aku sibuk-sibuk buat video, aku sibuk-sibuk edit video. Jadi handphone tu dah berat tau. Bila handphone tu dah berat, dia jadi macam dah tak betul. Aku ingat, mungkin sebab aku banyak edit video kot, sebab tu aku tak boleh guna filter tu. Lepas tu waktu 3.45 tu aku ambil, aku guna filter yang sama. Aku nganga mulut aku nganga. Macam tu. Yang keluar gambar darah. Mata aku jadi mata putih. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku tengoklah, mungkin ada event Halloween ke. Kau faham tak? Event Halloween. Waktu Halloween kan semua benda kan jadi hantu. Gambar tu hantu, gambar ni hantu, gambar tu hantu, filter tu hantu, filter ni hantu. Aku ingatkan filter tu berubah jadi filter Halloween yang ada gambar-gambar hantu. Lepas tu aku tengoklah dekat gambar filter tu kan, tak ada pun. Lepas tu aku tengoklah dekat filter-filter yang lain, bukan Halloween. Lepas tu aku pun cakap, aku ni dah ngantuk sangat ni, aku tak tidur kan, sibuk sangat buat assignment, bodoh lah, kemal tidur lah macam tu kan. Aku tengok balik dekat filter tu. Kali kedua aku tengok benda yang sama. Lepas tu aku pun tengok kawan aku ada hantar satu Snapchat, "Mal, kau tak tidur lagi ke?" Lepas tu aku cakap, "Tak tidur lagi, aku tengah buat assignment." "Weh, tidur lah weh." Lepas tu belajar juga, tapi kena tidur, cakap macam tu kan. Lepas tu aku pun okey lah. Waktu aku dah tidur tu, ada satu Snapchat kawan aku pula yang hantar. Kawan dia cakap, "Mal, mana kau dapat filter ni?" Kata tu dekat aku. Aku buka balik chat tadi. Dalam kepala aku, waktu aku guna filter yang konon-konon seram tu, aku tak hantar tau dekat dia. Aku tak hantar dekat dia tau. Serius, aku tak hantar dekat dia. Waktu dia 3.45 dah nak pergi dekat pukul 4 macam tu kan. Dia bangun, dia kata dia nak pergi tandas waktu tu. Dia kata, "Mal, aku nak pergi tandas gini kan." Lepas tu aku cakap, okey lah. Dalam kepala aku tak tekan send pun filter tu. Aku tak tekan send pun gambar aku. Dia maki aku kat situ. "Bodoh lah, nak kau tengok macam ni, pukul 4 pagi macam ni." Aku ingatkan yang dia tengok tu gambar muka aku yang macam muka hantu. Faham tak? Aku buka-buka yang dekat Snapchat tu, dekat gambar tu, bukan gambar aku, gambar orang lain. Aku pun macam tepuk kepala kat situ. Ni siapa pula hack account Snapchat aku kan. Aku cakap, "Weh, sorry, aku tak tangkap gambar macam ni, Lepas tu nak dijadikan ceritanya tu, malam tu juga aku tak balas chat kawan aku terus uninstall Snapchat. Aku terus uninstall Snapchat sampai sekarang. Dalam handphone aku, dalam iPad aku, tak ada Snapchat langsung. Ada kawan aku cakap, "Mal, jom lah main Snapchat balik, buat streaks balik." Aku cakap, aku tak nak. Macam tu. Memang aku letak download dah Snapchat. Dulu aku memang penggemar gila Snapchat. Salah satu filter yang aku paling takut nak guna sampai sekarang. Aku tak takut guna Snapchat, aku cuma takut filter tu. Sebab filter tu sampai sekarang memang ada. Siapa yang baru-baru download Snapchat memang akan jumpa filter tu. Tapi bukan filter yang seram. Korang akan dapat nampak filter yang biasa. Tapi waktu yang aku betul-betul tengok benda tu depan mata aku, tu bukan gambar aku. Gambar yang kawan aku send dekat aku tu bukan gambar aku. Gambar tu pun aku tak save. Kawan aku pun tak save apa benda semua. So gambar tu memang dah tak ada sampai sekarang. Aku tak tahu macam mana aku nak dapatkan gambar tu. Okey, nak dijadikan ceritanya macam tu. So kepada korang yang pernah main Snapchat, kepada korang yang dah main Snapchat ataupun tengah main Snapchat, korang mesti tahu filter apa tu. Gambar tu spesifiknya aku nak beritahu korang, bukan muka aku, bukan badan aku, tapi mata dia terbeliak macam ni, mulut dia gila, macam tu lebih kurang. Macam filter yang aku nak guna tu. Sebiji macam muka filter yang aku nak guna tu. Siapa-siapa yang guna filter dekat Snapchat tu, filter tu, muka dia macam mana pun akan jadi bentuk muka yang sama macam tu. Mulut korang akan keluarkan pelangi. Tapi yang aku dapat tengok, gambar yang konon-konon yang aku hantar dekat kawan aku tu, bukan gambar aku. Sebab malam tu aku pakai kopiah dekat atas kepala. Aku pakai kopiah. Gambar yang dihantar dekat kawan aku tu tak ada kopiah. Latar belakang pun lain. Dan bukan nampak macam filter. Betul-betul nampak macam benda lain. Betul-betul nampak macam orang lain. Nak dijadikan ceritanya macam tu.
Tu cerita filter Snapchat yang seram bagi aku. Okay, bagi aku sendiri mengalami benda tu. So kalau korang nak percaya, korang boleh percaya. Kalau korang tak nak percaya pun tak apa, korang tak payah percaya. Tak ada paksaan dalam kepercayaan untuk cerita seram nak dijadikan cerita macam tu. So kita pergi kepada cerita seram kita yang kedua. Okay guys, so cerita seram yang kedua ni tajuk dia Highland Tower. Kalau korang pernah dengar lah pasal Highland Tower ni. Highland Tower ni macam satu bangunan yang orang kata memang berhantu lah. Ramai gila orang buat paranormal kat situ lebih kurang. Maksudnya kalau orang tu konon-kononnya dia tak nak cari kerja, si bangang tu dia tak nak cari kerja, tapi dia nak cari hantu. Tu kita panggil samdol lah. Kerja tak nak cari, dia nak cari hantu. Hantu pun tak nak tengok muka dia sebenarnya kan. So cerita ni kawan aku, dia ada abang dengan kakak. Abang dengan kakak dia ni dulu zaman-zaman blogger. Macam tu, faham tak blogger? Macam tu. Kita sekarang kan YouTuber, buat vlog. Diorang dulu blog, BLOG, blog tu diorang akan tulis-tulis tau, tulis-tulis masuk ke gambar. Ada juga video, ada gambar, ada video macam tu. Tapi diorang kena tulis. Kalau kita yang YouTuber ni, kita bercakap. Macam aku cakap kau dengar, aku cakap kau dengar kan. Tapi kalau blog, tulis, orang akan buka. Macam korang buka dekat Google tu, lebih kurang macam tu. Cara membuat kerja sekolah macam tu. Lepas tu kan ada orang tulis kan. Cara membuat kerja sekolah ni senang je bos, macam tu. Tu maksudnya dia blogger. Lepas tu kalau korang tengok kat belah-belah tepi tu ada nama. Macam tu, nama siapa yang tulis cerita ni, siapa yang tulis benda-benda ni, itu nama dia blogger. Kalau aku dan yang lain-lain yang buat YouTube ni, YouTuber. Macam tu. So ni cerita ni dah lama. Waktu tu dia baru darjah berapa Dia baru darjah 3 2011 macam tu. Dia cerita kat aku ni hari tu. Kita orang jumpa dekat Instagram. Dia DM aku. Dia cakap, "Mal, apa khabar? Aku sihat ke?" Macam gini. Kau ingat aku lagi ke tak? Aku cakap lah, aku ingat. Macam tu. So ni cerita abang dan kakak dia blogger. Abang dan kakak dia ni kembar sama umur. Macam tu. Pergi sekolah pun sama. Macam tu, apa benda pun sama. Minat pun sama. Dia orang suka benda-benda yang hantu. Suka-suka paranormal. Suka-suka benda-benda mistik ni macam tu. So waktu tu YouTuber macam tak berkembang lagi lah. Maksudnya tak ada sangat-sangat YouTuber ni. Dulu ramai blogger. So abang dan kakak dia ni buat satu blog. Blog pun boleh dapat duit tau. Siapa yang tengok blog kita ke apa benda ke, kita boleh dapat duit daripada Google juga. So abang dengan kakak dia ni dah banyak buat pasal tu, pasal ni rumah berhantu tu, rumah berhantu ni tu, hantu-hantu ni. Semua hantu lah. Semua hantu dalam blog abang dengan kakak dia tu. Waktu tu abang dengan kakak dia nak buat satu blog tentang Highland Tower. Kawan aku ni sekarang duduk dekat Penang. Ni abang dengan kakak dia punya cerita. Dia cerita balik dekat aku. Lepas tu, waktu dia nak buat blog tu, dia orang kena pergi Highland Tower. Dia orang tak boleh curi-curi gambar orang lain. Dia orang mesti kena pergi tempat tu, kena tangkap gambar, kena buat video, kena tangkap lagi benda-benda lain, masukkan dekat dalam blog dia. Siapa yang buka blog dia orang tu dapat tengoklah gambar tu. Nak dia jadikan cerita macam tu. Tak adalah macam bosan kan. Duk baca tapi tak ada gambar. So memang dia orang kena dapatkan gambar yang dia orang pergi sendiri dekat Highland Tower tu. Tak boleh nak ambil gambar orang lain kan. Tak best lah. So nak dia jadikan ceritanya, ada satu hari tu dia orang kata dia pergi tu hari Rabu. Memang diorang pergi tu dalam pukul 3 petang. Tolak daripada Penang apa benda semua, bla. Diorang pergi dalam 5 orang. Abang dan kakak dia. Lepas tu ada 3 orang lagi tu macam kawan-kawan dia lah, nak ikut-ikut sama. Lepas tu pergi dekat Highland Tower. Aku tak tahulah diorang buat apa kan dekat situ. Sebab kawan aku tak cakap dengan terperinci diorang buat apa pergi sana. Cuma diorang kata nak buat konten, nak masuk dalam blog je. Macam tu, macam gambar-gambar, video-video sikit. Lepas tu selfie yang diorang pergi dekat tempat tu supaya nampak macam diorang tak tipu. Abang dengan kakak dia ni rupa-rupanya nak buat blog tentang spirit of the coin dekat Highland Tower. Maksudnya dia panggil roh dekat Highland Tower. Diorang nak berkomunikasi dengan roh dekat Highland Tower. Diorang tak bagi tahu mak ayah diorang pun yang diorang nak buat benda tu dekat Highland Tower. Macam tu, kau faham? Diorang pergi Highland Tower tu, apa benda semua tu, konon-konon diorang nak bermalam dekat situ dengan kemah, apa benda semualah. Memang diorang bawa kemah, diorang bawa sardin. Kawan aku cakap ada bawa sardin, ada bawa macam-macam makanan ten-ten macam tu untuk diorang macam konon-konon berkemah lah. Nak dijadikan ceritanya tu, bila dah sampai dekat Highland Tower tu, diorang dirikan kemah dulu. Dirikan kemah, apa benda semua. Dah sampai tu, orang kata memang diorang pertama sekali kemah. Macam tu, kemah. Lepas tu lampu picit, lampu solo semua mesti kena ada bateri. Sebab diorang kan nak tengok gambar apa semua kan. So nak dijadikan ceritanya, kawan aku cerita start daripada pukul 10 diorang start main pemanggilan roh tu. Faham tak? Diorang start panggil-panggil benda tu, panggil benda tu. Tapi tak ada satu pun yang datang. Tak ada satu benda pelik pun. Sebab diorang kata diorang dah tangkap gambar dah. Tangkap gambar sini, tangkap gambar sana, tangkap gambar sini, yang tunjukkan Highland Tower tu macam mana untuk diorang isi dalam blog nanti. Tu nak dijadikan ceritanya tu, sampailah diorang nak buat video, konon-kononnya
nak panggil benda tu. Daripada pukul 10 sampai pukul 11 tak ada benda. Pukul 11 sampai pukul 12 pun tak ada apa-apa. Sampailah diorang tidur. Waktu tu diorang kata dalam pukul 1:30 pagi semua bangun serentak sebab dengar orang menangis. Diorang dengar diorang menangis dekat-dekat kemah dia tu. Itu yang kakak kawan aku ni bangun. Kakak kawan aku ni bangun, buka zip kemah tu tau. Lepas tu tengok ada bunyi orang menangis tapi jasad dia tak ada, badan dia tak ada. Faham tak? Maksudnya kita dengar orang menangis tapi tak tahu dia dekat mana macam tu. So mencarilah semua ni. Semua bangun sekentak duk mencari adik. Lepas tu ada dekat satu bangunan dekat dengan Highland Tower tu, ada satu bangunan dekat tingkat 1. Diorang pergi sama-sama. Bangunan tu cuma ada tangga, dinding tak ada. Jadinya kalau korang nak jatuh, korang boleh jatuh sebab tak ada dinding, tak ada penghadang. Faham tak? Cuma ada tangga untuk naik dekat tingkat tu je. Seterusnya dekat tingkat yang lain, tangga ada, lantai ada, dinding tak ada. Jadinya kalau orang nak tolak kau boleh jatuh kat situ. Lebih kurang. So nak dijadikan ceritanya, jumpalah budak tu dekat situ. Budak tu tengah menangis, budak lelaki menangis hadap lantai macam ni lebih kurang. Budak tu macam tu lebih kurang. Kuat suara budak tu sebab 1:30 pagi. Kau bayangkan 1:30 pagi dekat tempat-tempat macam tu pula tu, macam mana kau boleh tak dengar? Memang dengar. Kalau orang kentut pun kau boleh dengar. Kalau orang cerit pun kau boleh dengar. Faham tak? Memang orang kata macam kalau sendawa tu macam tak logik lah kan. Kalau orang kata memang bunyi-bunyi yang macam bunyi-bunyi biasa memang orang boleh dengar daripada dalam kemah tu. Tak dijadikan ceritanya yang pergi tepuk bahu tu kakak kawan aku. Mak dia tepuk bahu, dek, mak mana? Kenapa duduk kat sini? Lepas dia tepuk je bahu budak tu. Terus kakak kawan aku tu kena rasuk. Macam tu, histeria dekat situ. Diorang pula tak ada orang yang macam orang kata pakar-pakar sikit dalam perubatan Islam yang tak gerti sangat baca-baca ni kan. Macam tu, nak buat macam mana? Diorang buat konten-konten macam tu. Diorang pula pergi dekat tempat macam tu, tak bawa ustaz, tak bawa apa-apa orang kata yang boleh. Faham tak apa yang aku cakap ni? Yang boleh macam tolong diorang. Tak ada. Macam tu, diorang pergi zero. Just bawa kamera, just bawa handphone, lepas tu just bawa apa-apa, lampu sulur, kemah, makanan macam tu. Tapi diorang tak bawa orang yang gerti baca ayat Quran. Diorang tak bawa orang-orang yang gerti benda-benda macam ni. Diorang tahu yang diorang nak pergi dekat tempat yang bukan tempat manusia duduk, tapi diorang tak sediakan apa yang patut untuk diorang pergi. Faham tak? Macam tu. Please, kalau nak pergi dekat tempat macam tu, bawalah kawan-kawan yang daripada tahfiz ke, yang gerti baca ayat Quran, yang gerti buat perubatan-perubatan Islam ni ke. At least bawalah benda-benda macam tu kan. Tak pun buka ayat Quran ni, tidak. Lepas je kakak kawan aku tu kena histeria, bukan semua pergi tolong, semua lari. Macam tu. Sebab semua lari tu lah benda tu jadi makin buruk. Faham tak? Kak kawan aku tu masuk lagi dekat area yang kita tak tahu nak dijadikan cerita macam tu. Dia masuk lagi dalam. Diorang lari. Yang seorang lagi tu dah ikut hantu. Kau faham tak? Macam tu. Jadinya yang bahaya sekarang ni, orang yang kena histeria ni, kita kena pegang tangan dengan kaki dia. Kita kena pegang tau. Kalau kita tak pegang, dia boleh lari. Macam tu. Dia lari pula tak tahu pergi mana. Dia tu dah bawa dia pergi tempat lain. Lepas tu tempat tu pula tak tahu. Hantu tu keluar pula daripada badan dia. Dah dia duduk kat tengah-tengah hutan. Aku dekat mana. Lepas kena histeria tu kan. Sebab tu kena pegang tangan dengan kaki. Kalau korang nak tahu orang yang kena histeria ni, dia punya kekuatan dia tu, kalau perempuan yang kena rasuk, kekuatan dia tu macam 3 orang, 4 orang lelaki. Faham tak? Macam tu. Sekali dia kedebuk kau dekat sana, memang kuat. Tapi salah jugalah diorang tu. Diorang pergi lari kan. Dah lari tu, diorang lari pula keluar daripada kawasan Highland Tower tu, nak minta tolong dengan orang. Orang pula tak ada. Nak minta tolong orang tak ada. Diorang tunggu sampai subuh. Dan nak dekat subuh tu kan, matahari dah nak naik, matahari dah nak terbit, baru ada cahaya sikit, diorang baru berani nak pergi. Tengok-tengok dah tak ada dekat tempat tu lah. Kakak kawan aku tu dah pergi jauh macam tu. Benda tu dah bawa jauh. Sebab diorang tak nak pegang. Lepas tu puas mencari sampai pukul 5 petang. Cari tak jumpa-jumpa. Last nak tahu dekat mana? Dekat dalam kemah tengah tidur. Actually bukan tidur, dia pengsan. Benda tu tinggalkan dekat tempat mana yang dia duduk. Macam tu. Pergi berubat. Balik Pening pergi berubat. Ustaz tu kata budak tu tak marah pun dekat kakak tu. Faham tak? Budak tu tak marah pun dekat kakak yang tepuk bahu dia tu. Budak tu kata terima kasih dekat kakak tu sebab belum cari dia, sebab jumpa dia. Semua pelik lah kan. Semua yang berubat tu pelik. Kenapa pula budak tu cakap macam tu? Kenapa pula jin budak tu cakap macam tu kan? Rupa-rupanya budak tu dulu dekat Highland Tower, mak dengan ayah dia tinggalkan dia dekat situ. Mak dengan ayah dia tinggalkan dia dekat situ. Dia tinggal seorang-seorang kat situ. Hati dia masih berharap yang mak ayah dia tu ambil dia, nak jumpa dia. Faham tak? Sampailah benda yang buruk laku dekat Highland Tower tu, nak dijadikan cerita macam tu. Yang berubat berkomunikasi dengan jin budak tu, dengan jin adik laki tu. So mak dengan ayah budak tu tinggal
tinggalkan budak tu dekat bangunan tu. Ini apa yang ustaz tu ceritalah dan kawan aku cerita dekat aku macam tu. Aku tak tahu lah kesahihan cerita ni macam mana. Betul ke tak cerita ni macam mana, aku tak tahulah macam tu. Aku cuma ceritakan balik je cerita yang kawan aku cerita dekat aku macam tu. Budak tu masih tunggu mak ayah dia datang jumpa dia, ambil dia, tengok dia. Dia menangis tapi tak ada orang nak jumpa dia. Dia menangis, orang lari macam tu. Cuma kawan kakak aku tu je yang bila dia menangis, dia tepuk bahu dia. Maksudnya dia nak cari budak tu. Dia bimbang budak tu dekat mana nak dijadikan cerita macam tu. Sebab tu budak tu tinggalkan kakak ni dekat dalam kemah dia balik. And then budak tu duduk lagi dekat situ. Jadi penunggu dekat situ sampai sekarang nak dijadikan cerita macam tu. Aku tak tahu kesahihan ni macam mana. Aku tak tahu cerita ni betul ke tak. Ini bukan cerita aku. Ini cerita yang kawan aku dah cerita kat aku. So terpulang kepada korang kalau korang nak percaya ke tak. Tapi bagi aku memang sedih lah. Budak tu orang kata roh tak tenteram kan macam tu. Mak ayah dia tinggal dekat situ. Dia tunggu mak ayah dia datang, ambil dia, cari dia, tengok dia. Tapi sampai sudah tak datang-datang. Dan aku tak tahu apa sebenarnya jadi dekat budak tu sampai budak tu arwah. Aku tak tahu apa. Aku tak tahu sebab cerita ni pun dah lama nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sinilah dulu segmen horror kita yang tak apa nak horror ni. Minta maaf lah kalau video kali ni tak best ke, bosan ke apa benda semua. So aku harap cerita ni best untuk korang. Selamat berbuka puasa. Selamat menjalani ibadah puasa. Nak dijadikan cerita macam tu. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.